pergi beli, rasa sendirilah. Sama juga yang saya duk cerita ni. Allah payahlah tuan-tuan macam ni ya. Dia tak payah sebenarnya, mudah aja, cuma kita duk bercakap payahlah, lepas ni kena buat baru mudah. Dia cakap ni payah. Lepas ni tuan-tuan, sebab tu saya nak cakap awal-awal takut saya lupa. Pada 5 Oktober ni saya dah maklumkan pada pengajian lepas 5 Oktober tuan-tuan, bila lusa lah, besok lusa. Saya bawa syekh saya yang saya sebut-sebut, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani, yang saya sebut pada tuan-tuan, mursyid saya, murabbi saya, yang untuk program di Yayasan Restu. Ada 2 program. Yang pertama program siang harinya, bermula daripada pukul 8 sampai pukul 1 tengah hari lebih kurang. Kita buat diskusi buku ataupun bedah buku. Ada 2 buah buku. Pertama, ringkasan I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu buku tu yang saya tulis, yang saya susun, iaitu insya-Allah tuan-tuan dalam sedikit, dalam lebih kurang dalam masa 40 minit 1 jam tu saya mukaddimah dululah, bagi gambaran berkaitan dengan I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang selebihnya masa kita, syekh saya itulah akan bentangkan satu buku hal ketuhanan, buku berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tanya soalan hari tu, soalan yang payah-payah pun tuan-tuan tanyalah, macam mana keadaan, macam mana rasa dan segala-galanya. Cuma siang hari tu daripada pukul 8 pendaftaran, ada pendaftaran sikit tuan-tuan, lebih kurang pendaftaran tu dalam RM70 untuk 2 buah buku. 2 buah buku kita bagi, kemudian ada makan sikit lah. Cumanya yang mungkin agak mahal sikit tu saya terpaksa itu, sebab nak bayar tiket syekh tu datang. Lebih kurang dalam 4,000 gitulah, 4,000 lebih-lebih. Tiket dia dan penginapan dia di sini insya-Allah. Itu dah kalau tuan-tuan nak ikut 5 Oktober ni. Insya-Allah. Pukul 8 pagi di Balai Seni Islam Yayasan Restu. Kalau pelajar-pelajar tu RM40. Tuan-tuan kalau bawa anak-anak sebagai seorang pelajar tu tuan-tuan, RM40. Sekadar kita nak bagi buku, nak bagi makan sikit, kemudian nak urus tu lah, urusan tu. Kemudian malamnya, mula pukul 8 malam kita macam malam biasalah yang kita duk buat-buat tu, iaitu malam kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mula dengan qasidah dan ceramah syekh berkaitan dengan kecintaan kepada Rasulullah. Sebab Habib, saya ada seorang guru lagi, Habib Ahmad. Habib Ahmad ni dia kata apa? Dia kata kalau kamu nak kenal Allah, kamu kena belajar mengenali Rasulullah. Lepas tu dia panggil apa dia? Jalan. Sama juga kamu nak cinta pada Allah, kamu kena belajar mencintai Rasulullah. Kamu nak taat Allah, kamu kena belajar mentaati Rasulullah. Kerana mentaati Rasulullah itu sama mentaati Allah. Sama juga kalau nak Islam. Kalau kamu nak Islam, dia kata, kamu kena lafaz 2 kalimah syahadah. Kalau kamu lafaz satu saja untuk kamu nak jadi Islam, Allah tak terima Islam kamu, kecuali kamu lafaz Muhammadur Rasulullah. Kalau kamu nak Allah nak terima sembahyang, ni guru saya kata dululah tuan-tuan kalau kamu nak suruh Allah terima sembahyang kamu jangan lupa sebut syahadah dalam sembahyang kamu. Kalau tidak, Allah tak terima sembahyang kamu. Kalau kamu nak suruh doa kamu diterima oleh Allah, kamu jangan lupa berselawat kepada Rasulullah. Kalau kamu doa sepanjang mana pun, kamu menangis banyak mana pun, guru saya kata, kalau kamu lupa berselawat kepada Rasulullah, Allah tak terima doa kamu. Itu kedudukan. Apa tuan-tuan dia? Kalau saya tadi okey tadi tuan-tuan, datang sini dia jadi sesemua pula lah. Tapi bukan sebab datang sini lah sebenarnya. Allah tak sempat rehat. Bolehlah tuan-tuan ya. Allah Rabbi. Bahkan ma'rifatullah ini dihayati dalam segenap kehidupan melalui syuhud. Dia ada istilah ni. Syuhud, penyaksian dan penghayatan rasa hati yang berkekalan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dia, penyaksian dan penghayatan rasa hati saya, rasa hati tuan-tuan terhadap keagungan Allah. Dia hidup dan subur dalam hati ini. Lama kelamaan dia tuan-tuan kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sebut Allah tuan-tuan ya. Begitulah.
sedikit sebanyak, cuma saya seteruskan sikit lagi, kita bahas sikit lagi tuan-tuan. Allah berfirman, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Kamu akan lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan al-haq yang mereka kenali. Dia nak sebut macam mana tuan-tuan? Orang yang kenal Allah ni, dengan mata hati dia, apabila orang sebut Allah, salah satu bukti hati dia tu rekat dengan Allah, hati dia tu rapat dengan Allah, hati dia tu tuan-tuan rasa keagungan Allah, dia akan mengalir mata mata dia akan mengalir air mata. Saya nak sebut mudah tuan-tuan, mak. Guru saya selalu sebut. Kalau kita sebut orang lain, kita tak terasa sangat. Mak dengan ayah, seorang insan yang melahirkan kita, yang jaga kita daripada kecil sampailah kita dewasa, hatta kita kahwin pun, kita ada anak pun, dia masih menyayangi kita. Seorang ibu. Maka bila mana ibu kita meninggal, ya, dengan kita kenal ibu kita ni cukup menyayangi kita, cukup mencintai kita, bila mana dia meninggal, maka rasa hati kita ni sentiasa berterusan dengan dia, tak pernah putus. Tuan-tuan pernah putus tak rasa sayang pada ibu tuan-tuan walaupun dia meninggal? Tak. Ya. Bila mana kita balik hari raya, ya, balik rumah kakak, balik rumah abang, tuan-tuan pernah tak kadang-kadang abang kita cuit kita, makan karipak, abang kita kata, ya Allah, teringat arwah mak, ya, karipak ni mak ni, ya Allah, mak ni suka sangat karipak. Tuan-tuan ketika tu apa mata kita mengalir air mata kita. Sama juga dengan Allah. Sama juga kita nak sebut ni, sama juga dengan Allah tuan-tuan. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, semoga Allah bagi rezeki, ya, sebagaimana apa yang kita rasa kepada ibu kita, kita rasa kepada Allah. Maka benarlah kata Allah, ya, tara a'yunahum, ya, kamu akan lihat mata mereka tafidu minad dam'i, akan mencucurkan air mata. Sebab apa? Mimma arafu minal haqq, sebab dia kenal Allah. Itu dah. Itulah saya doa untuk saya doa untuk tuan-tuan. Kita sama-sama doa supaya kita benar-benar kenal Allah. Apabila kita kenal Allah, ya, memandang dengan rasa hati kita, kita kenal Allah. Ya, moga-moga setiap kita sembahyang, setiap kita baca Quran, setiap kali kita berzikir kepada Allah, ya, kita akan rasa keagungan Allah, rasa kegerunan kita kepada Allah. Minta maaf tuan-tuan. Baik, sebahagian ulama tafsir dan sufi, dia mentafsirkan al-haqq dalam ayat ini sebagai Allah, ya. Allah tu salah satu nama dia al-haqq, ya. Allah ni tuan-tuan salah satu namanya al-haqq, yang maha benar. Tidak ada sesuatu yang lebih benar daripada Allah. Allah adalah Tuhan yang maha benar, ya, benar pada sifatnya, benar pada perbuatannya, benar pada segala-galanya. Sebab tu ulama-ulama tafsir, ulama-ulama sufi, bila mana bertemu dengan kalimah al-haqq dalam ayat-ayat yang tertentu, mereka menterjemah al-haqq itu adalah Allah. Boleh, ya? Dan sebahagian lagi menafsirkan sebagai Al-Quran. Tuan-tuan tengok ayat lah, ada tempat-tempat al-haq dengan memberi makna Al-Quran, ya. Sehingga kan Allah kadang-kadang Allah menyebutnya, kami utuskan Rasul tu bawa Quran, dan bersama di dalam Al-Quran itu ada al-haq. Tapi di sini kalau kita baca ayat ini, ya, kita boleh terjemah dua.
Tapi biasanya ahli tafsir diterjemah Allah. Ya tara ayunahum, kamu akan lihat mata mereka bercucur air mata, tafidu minad dam'i, ya, bercucur air mata. Kerana apa? Mimma arafu minal haq, dengan sebab mereka kenal siapa Allah. Gitu. Dan yang kedua juga kita boleh terjemah, kenapa mereka bercucuran air mata mereka? Sebab mereka kenal apa itu Quran. Quran adalah kalam kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita baca Quran menitis air mata kita. Kenapa? Di sebalik kebenaran Al-Quran itu. Tapi kita tidak tahu kenapa ada manusia atas muka dunia selamba je dia tolak Quran, dalam masa yang sama dia kata dia beriman dengan Quran. Sebenarnya dia tidak kenal apa itu Quran sebenar-benar. Sama juga orang lawan Allah. Orang lawan Allah ni tuan-tuan, sebenarnya dia tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tak akan lawan. Sekali-kali dia tak akan lawan Allah. Sebab nyawa dia duduk tangan Allah. Satu kelipan mata dia digerakkan oleh Allah dengan izin Allah. Satu langkah dia melangkah, Allah izin dia melangkah. Kalau Allah nak tarik, lumpuh dia hari itu. Tapi dia tak kenal Allah, maka dia sombong dengan Allah, dia belagak dengan Allah, bahkan dia mengaku dia tu Tuhan. Sebab tu manusia paling celaka atas muka dunia tuan-tuan, dihumban ke dalam dasar neraka apabila dia belagak dia sebagai Tuhan. Mana belagak sebagai Tuhan? Quran dia tak terima, dia tolak. Nabi yang Allah utuh pun dia tolak. Hatta Allah sendiri pun dia tak terima. Inilah manusia yang belagak sebagai Tuhan. Sebab dia tak kenal siapa Allah. Okay. Sebab tu ada zikir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Itu antara zikir-zikir yang sesuduk dengan guru saya tuan-tuan ni. Di mana kita berzikir, dia akan meresap masuk ke hati kita, rasa keagungan Tuhan, rasa kehebatan Tuhan, rasa kegerudan kita terhadap Tuhan. Suatu hari nanti kita akan bertemu tuan-tuan. Sebab tu di akhirat nanti bila mana kita bertemu, tak ada orang berani jawab, ya. Allah tanya soalan, limanil mulkul yaum, ya, siapa raja pada hari ini? Siapa? Cuba bagi tahu. Maka termasuk raja-raja yang ada atas muka dunia tuan-tuan, pembesar-pembesar atas muka dunia, hatta semua makhluk ketika itu tak berani nak jawab. Kerana ketika itu baru mereka nampak keagungan Tuhan. Cuma tuan-tuan, jangan sampai saya dengan tuan-tuan sampai akhirat baru kita nampak, ya Allah, rugi kita. Kerana Allah bagi kepada kita seketul hati. Di hati itu ada mata, hati itu dan mata itu mampu melihat keagungan Allah di sini. Sebab tu innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang paling takut pada Allah ialah ulama. Itu tuan-tuan saya sentuh sedikit dah. Hari ni kita nampak orang duk bahas ulama profesional, subhanallah. Dah lah, cukup dah. Dia tak kenal siapa ulama. Ya. Kita iktiraf profesional tak ada masalah tuan-tuan, dia ada kepakaran dalam bidang dia. Kan isu sekarang. Ulama profesional, dah cukup dah. Lepas ulama, orang awam. Siapa nama dia, profesional ke dia, ustaz ke dia, pak imam ke dia. Lepas ulama, orang awam yang perlu ikut ulama. Kerana ulama ni tuan-tuan, orang yang benar-benar kenal Allah dan dia gerun kepada Allah. Sebab tu Allah kata innama yakhshallah min ibadihi ulama. Tapi kalau seorang profesional itu dia kenal Allah, kemudian dia takut dan gerun kepada Allah, dia juga ulama di sisi Allah walaupun orang tak gelar dia ulama. Bukan bahasa biasa tuan-tuan ni, ulama-ulama ni bukan bahasa biasa. Yang kita risau lagi, kita lawan dengan ulama ni, tiba-tiba dia ni pula wali Allah. Habislah kita tuan-tuan. Habislah kita. Sebab Allah ijtihad perang. Ya, faqad azan, Allah kata
Man adali waliyan, siapa-siapa yang menyakiti hati para wali aku, dia sakiti tubuh badan para wali aku, ya, Allah kata, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, sesungguhnya aku isytihar perang dengan mereka. Nak tuan-tuan ya, kerana ulama-ulama ni dia bukan dia ulama ni pewaris Nabi. Macam mana nak sampai satu tahap pewaris Nabi ni? Dia terima macam Nabi, cuma dia tak jadi Nabi. Tahap mana? Tahap rasa kenal dia Allah. Tapi nak tidaklah setanding dengan Nabi, tidak. Nabi ni tuan-tuan tak boleh dah nak lawan dia mengenal Allah, kerana dia dah bertemu dengan Allah di malam Isra dan Mi'raj, bersembang, orang panggil berkomunikasi dengan Allah. Ya, tapi ulama-ulama ni dia ada seketul hati yang dia warisi daripada Nabi. Rasa keagungan Tuhan, hati yang mengenal Tuhan. Sebab tu takut yang ada dalam diri mereka bukan takut sebagaimana apa yang ada dalam hati saya dengan hati tuan-tuan. Boleh ya tuan-tuan ya? Gitulah insya-Allah. Ya, moga-moga gitulah. Kita sambung sikit lagi. Baik, pun begitu hakikat Al-Quran itu sendiri merupakan kalam Allah. Itu dia ada dua makna tadi. Al-Haq ada dua makna. Yang pertama Allah, yang kedua Al-Quran. Pun begitu hakikatnya Al-Quran itu sendiri merupakan kalam Allah yang Jalla Jalaluh, yang mana jika seseorang mampu menangis kerana Allah, ya, kerana telah pun mengenali kebenaran. Saya ulang lagi sekali ya. Yang mana jika seseorang mampu menangis kerana telah pun mengenali kebenaran Al-Quran yang merupakan kalam Allah Jalla Jalaluh, apatah lagi dia mampu menangis kerana mengenali Allah. Tuan-tuan, kalau kita baca Quran itu, kerana kita tahu Quran itu kalam Allah, itu pun telah membuatkan kita menangis. Bagaimana kalau kita mengenal Tuhan yang berfirman pada kalam itu? Ya, kita pernah menangis dengar imam-imam kita baca, ya Allah, kadang-kadang kita pergi Mekah dah tuan-tuan ya, dengar Imam Sudais baca. Kita dengar, kadang-kadang di sini pun kita dengar ada imam-imam kita baca tuan-tuan dengan nada-nada yang kita kata merdu. Allah bagi anugerah suara dia merdu, ya, kemudian pula suara dia tuan-tuan tajam pula, kerana boleh jadi hati dia tu dekat dengan Tuhan, menyebabkan Allah bagi ketajaman pada suara dia, menusuk ke hati kita, menangis kita. Kerana apa? Kerana dengar Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita kenal Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bagaimana kalau kita kenal Allah? Itu persoalan. Bagaimana kalau sampai kita kenal Allah? Lagilah tuan-tuan, sebab tu kita kata ada ulama-ulama ni, bila mana dia bangun malam, tuan-tuan boleh baca dalam kitab-kitab, dia bangun malam menangis dia tuan-tuan, kerana gerun dan takut pada Allah. Ada ibarat mengatakan sampai air mata dia mengalir dalam longkang-longkang di tepi-tepi rumah dia. Tapi tuan-tuan jangan bayang longkang rumah tuan-tuan ya. Longkang rumah kita besar, sebab rumah kita besar. Longkang ulama-ulama dulu, dia rumah dia tuan-tuan, rumah Nabi berdiri sentuh bumbung kat kepala dia ni. Kecil rumah tu. Maka tak adalah tuan-tuan dulunya air apa? Airnya air, kita kata air telaga. Dia masukkan dalam baldi, letak dalam rumah. Jadi perlu longkang besar? Tak perlu longkang besar, sekadar longkang yang hujan setahun sekali, kecil ajalah. Arab dulu. Maka diibaratkan mereka menangis kerana takut, kerana sebab mereka kenal Allah. Air mata mereka mengalir dalam longkang. Itulah tuan-tuan ya. Saya sesemua pula nangis. Tak dia okey. Baik, ma'rifatullah itu permulaannya adalah penghujung bagi musyahadah. Ya. Baik. Macam mana tuan-tuan? Maknanya saya dengan tuan-tuan nak kena ada musyahadah tadi. Rasa melihat dengan penyaksian mata hati. Hujung tu baru kita kenal Allah. Ya. Kalau kita ulang balik yang dulu, bila mana saya ada muraqabah, kita ada muraqabah dalam hati. Apa makna muraqabah ni? Tuan-tuan kena latih hati tuan-tuan rasa Allah duk tengok. Ada satu wirid syekh saya, antara wirid yang wajib diminta kita baca lah. Wirid asal hukumnya sunat, tapi sebagai anak murid yang kita dah berjanji dengan dia untuk amal, untuk ikut dia punya suluk, salik, perjalanan untuk mengenal Allah, maka dia wajibkan kita baca. Kalau tertinggal tak berdosa, cumanya kena qada, kena ganti. Baik, antara zikir tu ialah dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahu syahidi
Allahu naziri, Allah muttali'un alayya. Ini antara zikir-zikir untuk memasukkan rasa diri ini sentiasa dipantau, dilihat, diperhati oleh Allah. Maka segala gerak-geri saya, gerak-geri tuan-tuan bermula daripada situ dah. Kita akan cukup berhati-hati tuan-tuan dalam patah-patah perkataan yang kita nak ucap. Kita cukup hati-hati dalam benda yang kita nak makan. Kita cukup hati-hati dalam benda yang kita, tempat yang kita nak pergi, orang yang kita nak jumpa, kerana kita risau Allah nak tengok kita. Maka penghujungnya benda itu, lama-kelamaan penghujungnya ialah Allah singkap mata hati saya, mata hati tuan-tuan, yang nama dia kasyaf. Maka ketika itulah, bila mana terbuka mata hati kita, maka ketika itulah kita nampak keagungan Tuhan. Tanpa cara, tanpa bentuk, tanpa apa. Akhir benda tu tuan-tuan disingkapkan, yang dinamakan ma'rifatullah. Kita kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Boleh ya? Sebab tu dia kata di sini, asas bagi musyahadah Allah adalah mana tadi? Tak. Saya tu muka surat lain tuan. Baik, ma'rifatullah itu permulaannya adalah penghujung bagi musyahadah. Namun tiada pula penghujung bagi ma'rifatullah. Musyahadah dia ada penghujung dia. Bila mana penghujung dia tu apa? Kita kenal Allah. Tapi bila mana dah kenal Allah tuan-tuan, dia tak ada penghujung dia. Ya. Kerana pengenalan tentang Allah tiada batasan. Kerana hakikatnya tiada batasan. Allah ni dia tak ada batasan. Kita makin kenal. Kerana mengenal Allah tidak ada batasan. Kerana Allah tu tak boleh dibataskan. Macam kita kenal isteri ada batasan dah. Ya. Kita kenal. Takat ni je. Baik juga, tapi baik takat ni je. Lebih sikit lagi jangan. Kena cerita juga. Isteri ni baik jangan. Tapi satu aja, jangan kahwin lebih pada satu. Sudah. Dia dulu baik. baik. Kita ingat kekal. Itu betul-betul baik. Ada kawan saya tu, ni tambah sikit je, dia tak boleh serius sangat tuan-tuan. Saya minta maaf lah, saya kalau kita fokus dia tak boleh. Ada kawan saya tu, dia kata orang rumah saya okey, orang rumah anak okey. Dia suka yang jujur. Jadi Ana kalau sampai masa Ana cakap orang rumah saya. Sebab orang rumah Ana ni dia kata kalau nak kahwin cakap aja pada dia. Jadi orang rumah saya ni dia orang suka saya ni jujur. Akhir sekali dia cakap lah tuan-tuan. Sampai satu masa dia dah jumpa calon, dia cakap lah, tuan-tuan tahu orang rumah dia kata apa? Aku bunuh kau. La haula wala quwwata. Dia cerita kat kawan-kawan, gelak gitu. Tu dah. Kata dulu kata tu. Ya tuan-tuan. Minta maaf puan-puan, saya bukan nak kata nak buruk puan-puan okey dah. Ni orang rumah kawan saya. Cuma nak ceritanya, orang ni baik tak kat mana, dia ada batasan dia. Allah dah tak ada batasan tuan-tuan. Setakat ni saya nak tanya tuan-tuan, Allah bagi tuan-tuan berkelip berapa banyak dah? Allah bagi tuan-tuan bernafas berapa banyak? Allah bagi tuan-tuan makan berapa banyak? Allah bagi tuan-tuan hidup berapa lama dah? Allah bagi. Kadang-kadang kita lupa sembahyang pun Allah bagi. Kita lupa baca Quran pun Allah bagi. Orang kafir yang engkar Allah, yang lawan Nabi Muhammad, tuan-tuan, Allah bagi. Allah ni tak ada batasan kebaikan dia. Cuma salah tetap kena hukum, betul je lah. Tapi kalau kita sadar pada Allah tidak ada batasan. Itu yang dikatakan di sini, ma'rifatullah. Kita kenal Allah tak ada batasan. Tiada siapa yang ilmunya meliputi hakikat Allah yang sebenar-benarnya. Oleh kerana itulah ma'rifatullah, ataupun mengenal Allah seseorang itu akan terus meningkat, kerana tiada sempadan seseorang itu dalam mengenal Allah Jalla Jalaluh. Sikit lagi tuan-tuan ya, saya baca sikit lagi lah. Kemudian kita masuk tajuk lain lah pada pengajian yang akan datang. Baik, ada pun antara jalan seseorang mencapai ma'rifatullah. Yang ni. Ya, macam mana faktor dia? Apa jalan dia? Setelah melalui muraqabah. Dia kena lalu melalui muraqabah yang kita bincang dulu. Minta lah tuan-tuan. Dia ada dua. Satu benda tuan-tuan mujahadah, usaha. Satu lagi tuan-tuan minta. Tuan-tuan solat lah hajat. Berapa tuan-tuan nak baca, berapa lama nak sujud, berapa lama nak rukuk, berapa lama tuan-tuan nak istighfar, supaya Allah terima doa tuan-tuan, hajat tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah setakat mana yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak benda tu.
Tuan-tuan, kalau kita kata kita nak dapat 1 juta duit, tahun ni kita target nak dapat duit 1 juta, berapa banyak nak kena kerja? Tuan-tuan boleh bayang? Berapa jam nak kena kerja? 2 jam? Mana ada 2 jam nak dapat 1 juta? Boleh? Kerja betul lah. Dia ada kerja 2, ada kerja tak betul. Kerja betul lah tuan-tuan, macam yang kita duk kerja sekarang ni. Lepas tu nak dapat 1 juta pula. Kalau nak berniaga apa? Agak-agak tak ada dah berniaga. Minta maaf tuan-tuan kalau kita sebut berniaga nasi lemak tepi-tepi jalan tu nak dapat 1 juta. Dah, bukan tu dah. Kalau nasi lemak pun nak kena nasi lemak antarabangsa. Faham ya? Ke nasi lemak kampung. Dah, dia kena tukar dah nasi lemak antarabangsa. Tu nasi lemak juga. Kemudian nak kena pasarannya. Pasarannya kalau boleh tuan-tuan sampai ke UK ni. Ke pasar setakat mana section 19, 18 nak dapat 1 juta. Maknanya kerja nak kena betapa. Itu tuan-tuan tak perlu saya urai, tuan-tuan bijak dalam bab ni lebih bijak pada saya dalam bab strategi dan segala-galanya. Sama juga kita nak rasa hadir hati kepada Allah. Kalau nak zikir berapa? 20. Kalau nak sembahyang 2 rakaat. Sebab tu ulama-ulama dulu sembahyang ratusan rakaat. Rabi'atul Adawiyah satu malam 300 rakaat. Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. Macam mana? Itulah cerita dia. Jadi saya dengan tuan-tuan ni ada berani nak berdiri 300 rakaat. Ada berani nak khatam. Paling kurang saya dengan dunia hari ni lah tuan-tuan. Saya dengan tuan-tuan dah sama lah kita tuan-tuan. Tak ada beza saya. Saya nak fikir tuan-tuan, ya Allah, lebih kurang kita. Ada malas tak? Ada malas. Ustaz malas juga. Dah, ustaz banyak malas. Saya mengaku tuan-tuan, saya malas. Ada hari-hari, ya Allah, ya hari-hari kita pun pelik. Kenapa hari-hari ni malas? Hari-hari okey. Ke tuan-tuan selalu rajin? Sabarlah tuan-tuan atas nama manusia ni. Kalau dia tak lawan nafsu dia, lebih kurang aja. Betul? Saya tidur. Oh ya Allah. Kalau saya tidur sungguh. Bukan tidur main-main. Tuan ada main-main ke tidur? Semua kan tidur sungguh-sungguh. Mana ada tidur main-main? Mana ada orang tidur 1 hari setengah jam, 1 hari 8 jam? Tak bersungguh. Tidur 8 jam ni tuan-tuan bersungguh. Saya ustaz 1 hari saya makan 8 jam. Dia memang bersungguh ni. Mana ada orang? Maknanya makan tu taklah bersungguh sangat, tapi 3 pinggan. Maknanya kalau makan tu bersungguh, tidur bersungguh, kenapa tak nak dekatkan diri pada Allah bersungguh? Betul ulama dulu bersungguh. Allahu Rabbi ya. Zikir ribu, ratusan ribu zikir. Tuan-tuan. Zikir. Qul huwallah 100,000, qul huwallah 100,000. Kita qul huwallah 4 rakaat baca dah. Qul huwallah. Habis. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Dia 100,000. Qul huwallah. Itu qul huwallah saja. Sayyidina Abu Hurairah sebelum dia tidur 2,000 subhanallah sebelum tidur. Itu yang subhanallah tak tanya alhamdulillah. Subhanallah sebelum tidur 2,000. Tapi kalau kita buat sebenarnya tuan-tuan, kita buat ya Allah 2,000 subhanallah ni kejap aja. Tak sampai setengah jam. Cuba tuan-tuan. 2,000 subhanallah 100 subhanallah 200 pada 1,000 2,000 kejap aja 15 minit aja. Cuba tuan-tuan. Tapi nak macam mana? Nak berterusan. Kok malam ni 2,000, tahun depan 2,000. Yang tengah nak yang muraqabah. Tapi nak kenapa muraqabah? Tak apalah sikit tan saya hurai panjang sangat. Yang keduanya musyahadah. Macam mana nak mencapai ma'rifatullah? Muraqabah. Yang kedua musyahadah adalah dengan berkekalan kebersamaan hati dengan Allah. Ya doa tuan-tuan. Saya minta tadi kita ada 2. Pertama kita mujahadah, yang kedua kita doa. Ya Allah, tolong jadikan hati saya ni ya Allah sentiasa bersama denganmu ya Allah. Baik. Dan hatinya tidak berpaling kepada selain daripada Allah. Tak pernah hati dia ni pandang selain daripada Allah. Mata tak cerita tuan-tuan, ini hati. Mata biasalah kita tengok rumah, kita tengok isteri, tengok anak-anak, tengok biasalah mata. Nampak? Tapi hati ni, itu yang cerita dia. Bahkan seseorang yang mencapai permulaan makrifatullah,
akan sentiasa merasa dirinya pada hakikatnya jahil sama sekali. Orang yang kenal Allah, dia tak akan rasa apa dah pada diri dia. Dia tak akan rasa dia kaya kerana pun dia sebut Allah. Kerana apa? Dia tak sebut dah diri dia. Tak sebut diri dia. Saya dengan tuan-tuan yang menyusah, yang susah kita ni, sebab kita duduk bergantung pada diri. Kita rasa kita berilmu, maka bergantung pada ilmu kita. Banyak mana sangat ilmu. Kita rasa kita kaya, maka kita bergantung dengan kaya kita. Banyak mana sangat harta kita. Kita rasa kita berkuasa, maka kita bergantung dengan kuasa kita. Sebab tu satu benda pun tak selesai. Tu yang pihak berkuasa, ada benda selesai. Mencuri tak selesai, merompak tak selesai, dadah tak selesai, rasuah tak selesai. Apa yang selesai? Kata berkuasa. Tapi kalau kita cakap gitu, dia jadi tajuk lain pula. Ni nak ceramah pula ni. Ya, ada waktu kena ceramah juga, tuan-tuan. Apa yang berkuasa ni? Penguat kuasa. Penguat kuasa apa? Nampak tak? Nak kata apa? Nak kata selama mana saya, selama mana tuan-tuan, selama mana siapa saja atas muka dunia ni, dia rasa dia berkuasa, Allah bagi serah kat dia. Dah kamu rasa kamu berkuasa, kamu buat. Tapi wali-wali Allah ni, bila mana dia menafikan kuasa yang ada pada dia, kecuali hanya Allah berkuasa. Sebab tu dia orang boleh pergi Mekah 2 langkah je, tuan-tuan. Kerana dia bukan bergantung pada dia, bergantung pada Allah. Sebab tu Nabi Muhammad yang jarak dia, tuan-tuan, 50,000 tahun. Yang kita selalu duduk baca surah Al-Ma'arij ayat 4, daripada dunia ni naik ke langit berapa? 50 alfasanah, 50,000 tahun. Surah Al-Ma'arij ayat 4. Jarak dia 50,000 tahun. Nabi pergi berapa lama? Nabi pergi, tuan-tuan, separuh malam je. Kenapa? Sebab bukan Nabi yang pergi, Allah yang bawa. Ni cerita dia. Jadi di sini dia panggil tauhid. Di sini dia panggil mengenal Allah. Apabila kita kenal Allah, kita akan nafikan segala apa yang ada pada diri kita. Kita tak akan rasa sedikit pun ilmu yang ada. Ketika itulah, tuan-tuan, ilmu kita makin banyak, Allah tambah ilmu. Kenapa? Kita rasa jahil kerana bergantung dengan ilmu Allah. Kita bukan bergantung pada ilmu kita. Selesai semua sekali masalah. Boleh, tuan-tuan, ya? Sikit lagi lah, ya? Nak habiskan ni. Bahkan semakin bertambah pengenalannya terhadap Allah, ya, semakin dia merasakan hairan dan kebingungan akan keagungan Allah yang tiada bersempadan. Jadi dia jadi fana ni, tuan-tuan. Saya pernah fana dalam mimpi. Dia tak kira lah dah. Mimpi semua boleh jadi. Satu kali ni, tapi tak tahulah fana tak fana. Tapi saya, tuan-tuan, jangan salah faham saya mengaku fana ni, jangan, ya. Jangan salah faham tak, saya kata dalam mimpi. Lepas tu saya sedar, macam ni ke fana sebenarnya. Tak ada, tapi bukan macam tu lah. Mimpi mana ada. Satu kali tu saya tidur, saya pun dalam mimpi tu saya pun celik lah. Celik tu saya tengok awan bergerak. Awan bergerak. Kemudian nampak kalimah Allah. Saya sebut Allah. 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 Kemudian jadi Allah. Tengok gitu. Allah. Kita jadi bingung. Allah. 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 Tak tahu, dia tak boleh nak cakap apa. Allah. 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 Rupanya sedar. Oh, mimpi. Mimpi tak kira. Tak. Betul, tuan-tuan. Tuan-tuan terajak isteri tuan-tuan dalam mimpi. Tengok-tengok dia mati. Tak kira. Memang dia mati betul, tapi tak kira. Nampak tak, tuan-tuan? Kalau dia mimpi tak kira, tapi tak apalah. Tu antara, macam ni mungkin saya kata mungkin. Baik, akhir sekali, tuan-tuan, dia akhir sekali lah. Perbahasan berkenaan dengan perkara ini sangat banyak untuk dibahaskan. Kitab-kitab para ulama tasawuf dan sufi, ulama yang fokus dalam pembersihan jiwa ni, adalah rujukan utama dalam membincangkan perbahasan ini. Bahkan mereka lah para ahli yang memahami perbahasan-perbahasan sedemikian. Sesiapa yang ingin mengetahui perbahasan lanjut tentang perbahasan yang dibincangkan, maka hendaklah dia merujuk kepada ahlinya. Okey, tuan-tuan, ni kita sedia maklum, ya, kita kena bersikap apa profesional ke apa dalam dunia bahasa pada hari ini, ya, kita kena serah pada ahli. Ya, kita sakit jantung, boleh kita jumpa doktor, tapi doktor mana? Pakar jantung. Kena serah pada pakar gigi. Tapi dia pakar, memang dia pakar, tapi dia pakar lain. Sebab tu, tuan-tuan, jangan tanya bab ni kepada semua ustaz.
termasuk saya. Tuan-tuan kena tanya ahli dia. Saya ni tuan-tuan, dia panggil apa? Dia panggil apa ya? Dia panggil apa ya? Peneroka. Tak nak peneroka tu hebat dah peneroka ni. Buka sikit lah jalan pada tuan-tuan. Supaya tuan-tuan ada hasrat hati, ada niat cari ahli je. Tapi nak kena cari ahli, nak kena banyak berhati-hati tuan-tuan dunia hari ni. Ya, cari guru. Bimbang-bimbang jumpa guru Yahya. Banyak sekarang ni tuan-tuan, dia mendakwa diri dia ni mursyid. Ya. Dapat daripada mana? Daripada mimpi. Mana ada mursyid dapat daripada mimpi? Ya. Okeylah, boleh lah. Tapi dia ada guru tak sebelum tu? Dia tak ada guru. Tiba-tiba dia jadi dulu guru biasa aja. Lah, betul tak payah tuan-tuan. Dia kena satu-satu kena cek dalam dunia hari ni. Ramai sama akhir-akhir ni dia mengaku, dia mendakwa diri. Tak mahu tuan-tuan dia. Kemudian dia buat majlis sama-sama dia lantik sama-sama dia. Itu tak mahu juga. Dia nak kena teliti betul-betul. Dia seorang ulama besar yang diiktiraf oleh ulama-ulama lain. Tolong hati-hati tuan-tuan ya. Tapi kalau dia betul-betul seorang mursyid, dia lah ahli dalam bidang perbahasan ini. Kita tidak ahli. Kita tuan-tuan, kita kata biasa sekadar sedikit membuka jalan, menyentuh sedikit hati tuan-tuan. Orang panggil mengetuk sedikit pintu hati tuan-tuan, ya, supaya saya dengan tuan-tuan kita menjadi cari ahli dia. Cuma saya nak pelawar syekh saya tu tuan-tuan tu terpulang lah ya. Kita kata, tapi saya ni jumpa syekh saya tu di Mesir. Cuma yang saya cenderung, antara yang saya cenderung juga, tuan-tuan sekalian, yang kita terasa sangat bila mana kita duduk dengan dia, yang itu masa saya ke Yaman, Habib Omar. Yang saya lah, tuan-tuan pun ada guru masing-masing kita kata. Tapi kita duduk dengan Habib Omar ni, kita duduk dengan Syekh Yusof ni, tuan-tuan sekalian. Tapi oleh kerana saya dah bai'ah dengan Syekh Yusof, maka saya ikut dia punya kaedah dia. Dia ada kaedah, setiap guru dia ada kaedah untuk anak murid dia. Tapi Habib Omar ni, kalau tuan-tuan nak rasa, dia ada program dia. Kalau di Yaman tu, Hadramaut tu, kalau tuan-tuan nak pergi rasa, ya, pergi rasa, dia cuti musim panas antara bulan 6 hingga bulan 7, lebih kurang 40 hari ataupun 2 bulan. Dia buat program untuk orang luar. Tuan-tuan boleh pergi rasa, ya. Tapi nak kena buat persiapan sikit lah kat rumah ni. Sebab dia wajib qiyamul lail tiap-tiap malam. Pukul 3 wajib dalam saf. Pukul 3 wajib duduk dalam saf. Ya. Tidur pukul 12. Tidur pukul 12 malam. Makan malam pukul 11. Pukul 11.30. Ada berani? Saya 2 minggu pening. 2 minggu pening. Pelajak pening. Tapi lepas pada tu dia hilang pening, tuan-tuan. Ya Allah, tu sadar dah. Balik Malaysia dia tidur macam biasa lah. Dia Malaysia dia sedap tidur. Dia makan cukup, apa semua cukup. Dia tidur sedap. Boleh lah tuan-tuan. Ada soalan ke tuan-tuan? Kalau ada. Habislah kita tajuk ni, dah habis dah ni. Kemudian kita akan datang nanti, ada beberapa lagi. InsyaAllah mungkin kita baca dalam 2, 3, 4 kuliah lagi lah. Maknanya kita boleh khatamlah buku ni. Dan sebagaimana saya janjikan, insyaAllah kalau kita habis buku ni, sama ada kita nak masuk satu buku baru yang lebih mendalami lagi, ataupun kita tengok keadaan lah, insyaAllah. Ada soalan ke? Silakan. Kalau saya orang biasa ni nak belajar tasawuf tapi saya ya? Belajar tasawuf. Dia tuan-tuan sekalian tu yang saya sebut tadi. Maknanya mengaji tasawuf dia gini. Teori dan praktikal. Ya. Baik. Ilmu tasawuf teori, praktikalnya tarikat. Dia nak beramal dengan tasawuf, dia kena tarikat. Ya. Saya tunjuk contoh gini. Kumpulan. Ya. Kumpulan. Ada guru-guru dia. Ya, cuma saya pesannya maknanya nak kena berhati-hatilah. Ya, sebab ramai akhir-akhir ni dia mendakwa diri. Nak ada kelayakan dia semua sekali. Cuma kalau sekadar tuan nak belajar ilmu tasawuf secara teori, ramai ustaz-ustaz kita yang mengaji tasawuf secara teori. Cuma secara praktikal dia nak kena ada tarik. Tarik tu kaedah beramal dengan tarik ni, kita sebut tarikat. Kita dah jadi pelik dah tuan-tuan di Malaysia, kerana yang masalah sekarang ialah orang yang mendakwa bawa tarikat, dia bukan bawa tarikat, dia bawa ajaran sesat.
Tapi dia letak atas nama tarikat. Yang ni yang menyebabkan bahasa tarikat di Malaysia sekarang ni, orang faham benda tu sesat. Sebenarnya dia bukan bawa tarik. Apa makna tarik? Tarik ni jalan. Jalan nak sampai kepada satu tempat tu tarik. Belajar bahasa Arab dah. Jalan, tarik. Tarik tu jalan. Sebelum nak berjalan, kena tahu dulu teori dia. Yang ni kita duk belajar teori. Ya. Nak ke mana? Nak pergi KL. Okey, nak pergi KL secara teori je. Tuan keluar daripada sini, kemudian sampai sana, ambil jalan sana, ada roundabout, pusing balik, U-turn, masuk pada highway sini. Itu teori. Kemudian nak pergi nak kena duduk atas jalan tu. Apa nama jalan tu? Dalam bahasa Arab dia tariq. Jalan. Ya. Jadi jalan, kalau nak mudah, ikut jalan orang yang dah lalu. Kalau nak mudah, ya, tuan-tuan nak pergi KL, nak pusing ikut Kedah dulu, boleh? Boleh. Itu ikut orang tak pernah pergi dah tu. Apa ikut Kedah dulu? Tapi sampai tak? Sampai. Tuan-tuan ikut Kelantan dulu boleh? Boleh. Sampai tak KL? Sampai, insya-Allah. Tapi itu menandakan orang ni yang bawa kita ni. Tuan, boleh tuan bawa saya pergi KL? Boleh. Ikut mana ya? Kita pergi ikut Gua Musang dulu. Kemudian masuk ikut Gerik. Kemudian pergi ikut Ipoh. Boleh sampai. Tapi kita kata ni tak pernah lalu ni. Apa pergi ke sana? Yang ni dia panggil ada tarik, ada jalan, kena ada pembawa jalan. Pembawa jalan ni dia panggil murabbi, mursyid, yang bawa jalan tu. Itulah nama dia tarikat. Tapi bila mana dia dah lalu jalan tu, dia tahu. Dia sampai sini nak kena bayar tol. Tapi dia kata tak bayar boleh, kita masuk ikut sana. Ya. Kan ada tu. Boleh kan tu Federal Highway kan boleh pusing tak? Tu tak tahu jalannya. Kan duduk bayar tu selalu. Tapi Ustaz, lain guru, lain tarikat. Baik. Sebab tu kita kata tadi, tarik ni, jalan ni banyak. Lepas tu saya kata tadi, ada orang nak pergi KL, dia ikut jalan mana? Kesah pun boleh. Federal boleh, LDP boleh. Tu dia panggil tarik. Tarik tu banyak. Bila mana tarik tu banyak, guru dia pun banyak. Guru dia tu, guru yang bawa jalan tu. Kerana guru ni dia melalui jalan ni. Guru ni, sebab tu nama dia ada tarik Syazili. Tarikat Asyaziliyah. Ada tarik Naqsyabandi. Tu mengikut guru dia tu yang bawa. Guru dia selesa bawa dengan jalan ni. Imam Ghazali dia ada dua je tuan-tuan. Imam Ghazali dia panggil Asyazili Al-Ghazaliyah. Imam Ghazali antara dia teroka jalan kepada Allah ni, dia teroka dengan jalan mujahadah. Jalan lawan betul, lawan nafsu, beramal melawan nafsu. Dia ada satu lagi tarik Asyaziliyah. Tarik Syaziliyah ni dia guna ilmu. Dia bagi ilmu sikit, dua-dua ada. Tapi dia bagi ilmu. Saya dengan syekh saya dia tarik Syaziliyah. Saya ingat duk mengaji dengan syekh ni tuan-tuan, kalau dia datang kat Mesir dulu, bangun tahajud tu, lepas tahajud tu subuh, belajar sembahyang subuh, lepas subuh tu mengaji, berhenti zuhur. Solat zuhur makan tengah hari, mengaji lagi, berhenti asar. Solat asar mengaji lagi, mengaji. Tu dia tarik ilmu. Bagi ilmu, tapi ilmu nak kena amal lah. Bagi. Tapi ada pun Imam Ghazali, dia mujahadah. Dia sembahyang banyak, dia zikir 70,000. Naqsyabandi kan? Kalau tuan-tuan masuk Naqsyabandi, kalau tuan tak tahan, sekejap aja. Permulaan nak kena zikir berapa? 70,000. Lepas tu dia bagi pula 100,000. Nampak tak? Dia mujahadah. Dia bukan apa pun nak tengok kita boleh lawan tak nafsu tu. Kadang-kadang dia suluk duduk dalam tu berapa hari? 3 hari. 7 hari. Duduk apa? Duduk zikir. Berapa nak habiskan? Berapa? 70,000 duduk dalam tu 3 hari. Nampak? Tapi dengan syekh saya, dia bagi ilmu. Kalau dia panggil khalwah ni kita duduk sesendirian kita dengan Allah. Dia tak kira berapa. Syekh saya dia tak kira bilangan. Dia kira sebanyak mana kamu boleh sebut, kamu sebutlah.
ada kaedah-kaedah je. Cuma ni panjang cerita, saya jawab ringkas ya pada tuan-tuan. Kalau sekadar nak belajar tasawuf, ramai guru kita boleh mengajar tasawuf. Cuma nak beramal dengan tasawuf, dia perlu kepada torik, praktikal. Sama juga tuan-tuan belajar fiqh. Nak belajar fiqh, ramai ustaz kita boleh mengajar fiqh. Tapi bagaimana nak beramal dengan fiqh? Beramal dengan fiqh melalui mazhab. Dia tak boleh beramal dengan fiqh tak ikut mazhab. Tuan-tuan ya, jangan salah faham, ada setengah ustaz kita ajar tak ada mazhab. Dia kata kita tak perlu mazhab, sebab Nabi pun mazhab apa Nabi? Nabi tu dia bawa syariat, dia perlu mazhab apa? Dia yang bawa syariat. Apa ada mazhab? Mazhab ni ialah hukum yang dikeluarkan daripada Quran dan Sunnah oleh seorang imam. Imam ni dia ada kepakaran, dia mujtahid. Ya, Imam Syafi'i mujtahid, Imam Maliki mujtahid. Maka mereka mengeluarkan hukum-hukum yang ada daripada Quran, ia diletakkan dalam satu buku, namanya buku fiqh. Maka sesiapa nak beramal dengan fiqh, dia kena ikut mazhab, supaya tidak bercampur dalam bab ijtihad hukum. Sebab ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum harus, ada hukum tuan-tuan sekalian, ya, dia sunat, ada yang dia kata sunat muakkad, dia kata sunat biasa. Dia panggil ijtihad. Sama juga dalam bab tasawuf. Gaji tasawuf, nak praktikal tasawuf, tak kena ada torik. Tak ada torik, kita tak boleh nak ikut, sebab tasawuf ni dia banyak sangat. Ya, dalam kaedah-kaedah pencucian jiwa, maka kena ikut satu cara yang dibawa oleh seorang guru. Guru bawa cara itulah nama dia tarikat. Tapi guru tu namanya apa? Guru tu namanya Naqsyabandi. Tariqah Naqsyabandiyah. Ada lagi. Ya? Ada. Di sini kalau tak silap saya, Naqsyabandi di sini, dia Naqsyabandi sekarang dia pecah banyak. Dia pecah banyak. Dia tak tahulah risik, mungkin dia masalah dia pada pengiktirafan guru. Dr. Jahid, tahu tak kenal Dr. Jahid? Di Rawang Dr. Jahid. Dr. Jahid tu dia tariqah Naqsyabandi. Tapi Naqsyabandi dia Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Mungkin lepas tu yang bawa tu mungkin Khalid. Sebab tu kita kata tariqat tu disandar pada guru tu je. Ya. Dulu Imam Syazili, maka kaedah yang dibawa oleh Imam Syazili, dia panggil tariqah Asy-Syaziliyah. Kita di mazhab apa? Mazhab Asy-Syafi'i. Dia panggil Asy-Syafi'iyah. Dia ikut Imam Syafi'i ni. Wallahu a'lam, takat tu dulu dah tuan-tuan ya. Tapi kalau tuan rasa hati tuan-tuan tak cukup kuat untuk bawa hati tuan-tuan kepada Allah, tuan-tuan perlu seorang guru untuk bimbing hati itu. Wajib. Tapi kalau tuan-tuan rasa hati tuan-tuan cukup kuat, sembahyang dah okey dah, baca Quran pun dah okey dah, hati pun sentiasa dengan Allah, makin takut, makin hari makin takut, tu tak perlulah. Tapi kalau makin hari makin rasa berani, ya, dah, ada berani dengan Allah. Ya, makin tua makin menjadi, lupa Allah, tak sembahyang. Tuan-tuan perlu pada seorang guru yang bimbing. Tapi majoritinya dia macam tu lah. Okeylah tuan-tuan dia. Ada soalan lain ya? Masa dah agak panjang ni ya, dekat 2 jam. Tapi tuan-tuan bagus nampak khusyuk lagi. Tuan-tuan nak setengah jam lagi? Tak ada. Cuma saya nak minta habis. Saya bukan nak minta. Saya nak sebut ada 2 benda dalam 2 minit lagi. Yang pertama tadilah program, kalau tuan-tuan nak ikut, dia ada 2 program untuk pembentangan buku tentang ketuhanan daripada Syekh Yusuf. Hari Sabtu ni. Ya, kalau pelajar RM40 lebih kurang. Kemudian kalau dewasa tu 70 untuk bayar 2 buah buku yang kita akan bagi. Kemudian ada makan. Satu. Yang keduanya, saya dah lama dah tuan-tuan dia, Syekh saya ni dah dekat 10 tahun dah, setiap kali dia datang sini dia tanya supaya saya ni buat madrasah. Dan alhamdulillah tuan-tuan dia dengan rasa sekarang ni saya sedang usaha untuk buat madrasah ya di Seksyen 15 tu. Ya, sekarang saya dah sewa tingkat bawah tu, tingkat 1. Kemudian saya nak sewa satu tempat lagi tingkat atas tu untuk buat madrasah. Madrasahnya yang saya maksudkan ialah untuk belajar kitab. Ia belajar kitab secara bersanad. Dan kitab tu antaranya kitab tauhid, kitab fiqh, semua sekali lah. Ya, kerana tak ada guna kita belajar tauhid kalau tak ada fiqh, tak ada tasawuf, tak ada fiqh, tak boleh.
Ya, semua tu serentak. Cuma saya bahagi pada 3 tahap. Tahap pertama saya nak ajar kitab fiqh, kitab tauhid dan tasawuf yang asas. Yang asas. Kemudian peringkat yang kedua kita akan bawa tauhid pertengahan. Perbahasan tauhid dalam pertengahan. Biar dia ada silibus. Yang ni tuan-tuan tak tahu dah pertengahan ke apa. Ya, kita bincang sini. Tapi saya yakin tuan-tuan dah belajar banyak dah sebelum ni. Ya. Baik. Kemudian peringkat tinggi. Saya nak bahas tauhid dalam bentuk peringkat yang kita kata nak kata tinggi sangat tak adalah, kita kata perbahasan yang lebih mendalam. Sebagaimana tuan kata tadi, pertama kita belajar ilmu tauhid, yang kedua kita kena belajar hidup bertauhid. Lain. Ya. Macam mana hidup bertauhid? Hidup dengan ilmu tu. Kita belajar fiqh, bab sembahyang. Maka kita kena hidup dengan sembahyang. Lepas tu kita alhamdulillah kita belajar fiqh bab sembahyang, maka kita sembahyang tiap-tiap hari. Itu hidup dengan sembahyang. Tapi ada orang ni dia belajar tauhid, dia belajar, dia tahu akidah, tapi dia hidup dengan syirik. Dia membeli dengan cara syirik. Macam kita jual beli sekarang ni. Kita belajar tauhid, belajar fiqh bab jual beli. Tapi masa kita membeli, dia juru jual tu kata terima kasih. Terima kasihlah dia dah dapat duit kita. Yang kita pula jawab sama-sama. Tu fiqh mana tu? Semua kitab fiqh saya jual, saya beli. Tak sah jual beli kita ya, kalau kita tak akad jual beli. Itu orang panggil belajar fiqh, hidup dengan fiqh. Puan-puan, puan-puan membasuh, puan-puan ikut ilmu apa? Ilmu fiqh. Nak kena tahu air tu. Air dah diguna, dia jadi mustakmal. Bila mana mustakmal, dia tak bersih, dia tak suci kain salat tu. Nampak? Dia nak kena siram. Siram tu nak kena siram dengan air apa? Dengan air mustakmal ke air mutlak? Orang belajar fiqh, hidup dengan fiqh. Sampai tuan-tuan ada. Jadi cuba je saya je buat terbuka lah kepada remaja-remaja. Nanti saya akan maklumkan akan datang nantilah tuan-tuan ada dengan pamphlet dengan apa semua sekali. Yang saya targetnya antara umur 13 hingga 40 yang kalau betul-betul nak mengaji kitab. Tapi kalau datang ke situ memanglah, maknanya kalau 3 kali tak datang reject lah. Macam kat surau ni berapa kali dah tak datang ya? Sekejap datang, sekejap tak datang, tak apa. Jadi kita volunteer, tak ada masalah. Tapi di situ maknanya saya fokus betul-betul siapa yang betul-betul nak mengaji. InsyaAllah saya akan ajar kaedah-kaedah memahami kitab-kitab tauhid mengikut tahap. Begitu juga tasawuf. Dan kalau syekh saya datang, yang syekh benar-benar sebab dia nak anak murid khusus yang betul-betul nak belajar dalam bab ni. Boleh tuan-tuan saya buka jalan kepada tuan-tuan. Dan syekh saya bila ada sekarang ni dia kerap datang. Ya, kalau dia datang dia duduk sebulan kat sini biasanya. Jadi sebulan tu dia bahagi masa lah, seminggu di Singapura, seminggu di di Indonesia, dan lebih kurang dalam seminggu, 2 minggu, lebih 3 minggu dia duduk sini. Tu saya nak bawa dia untuk kita belajar secara langsung daripada seorang ulama. Itu cadangan saya lah tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak belajar anak-anak yang ada tu, yang remaja-remaja, yang muda-muda tu, tapi orang tanya 41 tak boleh ke Ustaz? 41 Ustaz kata 13 hingga 40. Boleh lah tuan-tuan, cuba boleh. Kita nak ada masa tu lah. Dan setakat ni cadangan saya je, ya, Jumaat malam 1 semula malam dulu, secara berperingkat-peringkat. Jumaat malam 1 kita maghrib kat sana. Kerana sebelum maghrib nak kena ada baca zikir sikit. Saya nak tarbiyah 2 serentak dari segi ilmu dan dalam ilmu akal, dalam zikir. Biar dia lagi serentak. Macam kita bahas malam ni, dia serentak tuan-tuan. Dalam masa kita bahas untuk faham ilmu, masa tu dia ada perbahasan hati. Sebab tu bila mana kita sentuh hati sikit tuan-tuan, tapi yang tu saya tak sentuh banyak. Kadang-kadang saya pun tak mampu. Tapi kalau saya sentuh banyak, tuan-tuan sekalian tak tahulah kot tuan-tuan pesan ke tempat tak bersedia dah. Ya ke? Tak ada tuan-tuan. Kalau kita ketuk sikit banyak lagi, kita ketuk banyak lagi, tu dia panggil sentuh hati dengan ilmu ni. Boleh lah tuan-tuan ya. Setakat minta maaf dah malam ni panjang sikit dah. Saya sebenarnya ada program lagi dibagi ya. Tak tahu lah tuan-tuan setakat tu dulu ya. Cukup lah insyaAllah. Kalau tuan-tuan nak daftar pun mesej kat saya lah. Kalau ada nombor saya nak hantar anak-anak tu, tapi yang betul-betul nak mengaji. Dan saya cuba, ada orang tanya hafiz Quran tak Ustaz? Cuma saya tak fokus hafal Quran. Di situ saya nak fokus hafal hadis. Sebab kalau tuan-tuan nak pergi Yaman ya, tahun pertama 1000 hadis nak kena ingat.
Paling kurang 800. Ya. Okey, ada 800. Mana banyak 800? 800 ringgit banyak. Oh, sekarang ni 80,000 kata sikit lagi. Jadi sekadar hafal tuan-tuan lebih kurang 800. Tapi saya nak bercadang gitulah untuk hafal hadis. Allah tak apalah tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu